Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid tahun 6 Hanafi dan juga 6 Maliki, semoga anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertemu lagi kita pada malam ini, iaitu pelajaran tajwid tahun 6 murid-murid 6 Hanafi dan juga 6 Maliki. Sedikit sebanyak Ustaz sudah terangkan hari itu berkenaan dengan cara-cara bacaan khas, iaitu Imam Hafsun daripada Imam Asim. Hafsun an Asim. Senang Hafsun an Asim. Maka Hafsun an Asim ni dia ada apa? Dia ada bacaan khas dia kan. Hari tu dah hafal kan? Bacaan, jenis-jenis bacaan. Tengok ni muka surat 50 ni. Jenis-jenis bacaan khas mengikut riwayat Imam Hafsun. Di antaranya ada berapa jenis ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan. Hari tu kita dah belajar dah saktah, betul tak? Saktah ni macam mana? Senang cerita. Ingat balik apa Ustaz ajar itu. Saktah ialah bila mana kita bertemu dengan sin kecil. Tengok sin kecil, hanya ada 4 tempat di dalam Al-Quran, nampak ni. Bila mana kita bertemu sin kecil, kita digalakkan untuk berhenti. Boleh faham Berhenti tapi tidak tarik nafas. Boleh faham? Contohnya surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Sama tak Ustaz baca? Macam tu lah kita punya saktah. Kan? Marqadina hadza. Ustaz berhenti tapi tidak tarik nafas. Macam itulah kaedah kita mengenal saktah bila mana dia ada sin kecil. Contoh macam ni. Boleh faham Sikit saja Ustaz terangkan yang lepas. Kemudian hari ni kita masuk pelajaran yang baru, iaitu imalah pula. Hari tu saktah, hari ni adalah imalah. Okey, imalah ni apa murid-murid sekalian? Okey, tengok sini muka surat 53. Okey, imalah pengertiannya ialah satu bunyi bacaan yang wajib dicondongkan bunyi fathah lebih hampir kepada kasrah, ataupun kasrah lebih hampir pada fathah. Boleh faham? Bahagian imalah ni ada dua. Tengok dulu awak mungkin tak faham, Ustaz ajar satu-satu. Bahagian imalah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu imalah surah dan juga B ni imalah kubra. Okey, tengok A pula. Imalah surah ialah bacaan campuran yang terlebih banyak baris di atas daripada baris di bawah. Maknanya dia imalah ni sebenarnya dia campur tau. Maknanya baris, dia bukan campur huruf dia campur baris. Maknanya contohlah satu baris tu alhamdu, contoh alhamdu, du tu baris depan, betul? So dia ada campur sikit dengan baris bawah, dia ada campur, ataupun dia ada campur sikit dengan baris atas. So bunyi dia tu tak macam du, dia bunyi macam di, macam tu. Faham? Boleh faham? Dia macam nak sebut du tapi di. Contoh, Ustaz bagi contoh, okey. Dia campur. Dia macam contoh kalau baris bawah kan, tapi kita tak baca baris bawah, kita baca campur sikit baris atas sikit. So dia akan jadi lain bunyi dia. Dia takkan bunyi di, alhamdi, bukan. Dia akan bunyi lain sikit. Lain tu macam mana? Sebab tu lah awak tengok pengertian dia, dia kata condong. Condong, nampak ni perkataan ni, wajib dicondongkan bunyi dia. Condongkan tu maknanya orang kata senang-senang bahasa kita ni sengit lah kan. Condong ni maksudnya sengit. Bangunan tu kalau condong, sengit lah bangunan tu. Maknanya dia tidak straight, dia sengit. Maksud dia condong. Ataupun bahasa lebih tepat lagi, orang panggil mereng. Mungkin awak nampak macam kasar bahasa tu kan. Kadang-kadang kita ada panggil orang, awak ni mereng lah. Ada kan kita panggil kawan-kawan kita mereng tu tak elok satu perkataan yang tak elok. Sebab apa? Awak ni sengit lah. Boleh ke kita cakap macam tu dekat kawan kita? Tak boleh lah kan. Kawan kita mana boleh kita cakap dia sengit, maknanya dia sengit lah. Jadi mereng tu sengit, condong pun sengit, sama juga. Begitu juga dengan imalah. Kalau orang tanya imalah tu apa, imalah tu ialah condong. Kalau orang tak faham lagi, cakap imalah itu ialah sengit. Kalau orang tak faham lagi, cakap imalah itu ialah mereng. Mereng ke tepi. Boleh faham Bukan mengiring Mengiring tu sama juga maksudnya, cumanya mengiring ni lebih tepat kepada untuk kita tidur mengiring ke tepi kan. Mereng tu adalah paling hampir. Okey, baik.
Boleh faham murid-murid sekalian? Imalah ada dua, iaitu sughra dan juga kubra. Okey, baik. Tak perlu nak ustaz nak terangkan imalah sughra ke imalah kubra ke. Yang penting awak kena tahu imalah ni dia ada satu di dalam Al-Quran. Okey? Tak banyak, awak hafal satu je imalah yang ada dalam Al-Quran. Tengok ni nombor 3 ni, titik 3 ni. Kaedah imalah. Kaedah kita mengenal imalah. Imalah ialah cara mengenal imalah di dalam Al-Quran Resam Usmani. Resam Usmani ni adalah Al-Quran yang kita pakai sekarang ni, iaitu terdapat simbol 4 segi memanjang. Macam ni, simbol dia macam ni. Kalau nak kenal imalah tu macam mana, awak tengok ni, ustaz tunjuk ni. Simbol dia 4 segi memanjang, dia macam bujur sikit. Kalau dalam Quran Resam Usmani yang kita pakai hari ni, memang ada simbol ni. Okey, di bawah ayat. Okey, di bawah huruf yang perlu kita condongkan tu, di bawah huruf yang dibaca dengan imalah. Okey, jadi kalau kita tengok simbol petak macam ni, namanya adalah imalah. So, baca dia macam mana? Tengok dekat sini, bagi riwayat Hafsun hanya terdapat satu tempat sahaja bacaan imalah di dalam Al-Quran, iaitu ayat 41 di dalam surah Hud. Okey, baik. Tengok dekat ayat ni, ayat 41 surah Hud ni hanya ada satu saja mengikut riwayat Hafsun an Asim. Okey? Bacaan khas dia. Inilah surah Hud ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, awak ikut ustaz baca Wa qala rkabu fiha Bismillahi majriha wa mursaha Inna Rabbi laghafurur rahim. Okey, dekat mana yang kita perlu imalah? Seperti yang kaedah kita nak mengenal ni, dia kata kena ada segi 4 memanjang. Kalau tengok dekat ayat ni, dekat merah ni lah, segi 4 memanjang. Nampak tu? Ustaz zoom kan? Ustaz tunjuk ni. Inilah tanda imalah yang merah ni. So, dia adalah gantikan baris bawah. Kalau dia duduk kat bawah, maknanya kita kena baca dia baris bawah lah. So, kalau kita baca dia, sepatutnya kalau ra ni kan, ra ni ialah yang tanda imalah. Jadi kita kena baca ra ni condong. Sepatutnya ra ni baca majri, betul? Majri. Ra bawah bunyi ri, betul tak? Ke ra bawah bunyi re? Tak kan? Ra baris bawah bunyi ri, betul? So sepatutnya kita baca majriha, betul tak? Tapi akan disebabkan ini adalah tanda imalah ada di bawah, kita perlu condongkan sikit. Kita nak baca baris bawah, tapi kita campur sikit. Campur sikit baris tu, baris atas sikit. Faham? So dia akan jadi majriha. Dia takkan jadi majri tau. Dia condong sikit. Itu je ustaz nak cakap. Bismillahi majriha wa mursaha. Kan? Itu yang betulnya. Sepatutnya kalau kita baca, kalau tak ada imalah ni, kita baca Bismillahi majriha, kan? Majriha. Tapi disebabkan imalah, kita baca Bismillahi majriha wa mursaha. Okey, boleh faham Itu sahaja cara awak nak kenal Ishmam. Senang tak? Oh, senang sangat. Jadi itu saja, harap awak ingat. Sekarang ni kita dah belajar 2 bacaan khas daripada Imam Hafsun an Asim. Yang pertama hari tu kita belajar saktah, dan yang kedua hari ni adalah kita belajar imalah. Boleh faham murid-murid? Harap awak ingatlah benda ni. Jadi semoga bermanfaat untuk ilmu awak, sehinggalah awak tiada lagi di dunia ini, insya-Allah. Amalkanlah sampai kita dah tua, dah dewasa besok, insya-Allah. Okey, sekian. Assalamualaikum.